Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah mengizinkan pertemuan bagi sama-sama kita meneruskan pengajian kita insya-Allah. Untuk hari ini seperti mana sambungan semalam, kita sudah sampai ke juzuk yang ke-10, iaitu surah bacaan hari ini adalah daripada ayat 7 hingga ayat 13 surah At-Taubah. Bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, boleh ambil dan buka ke halaman 188. Yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah kami akan bawakan ayat-ayatnya dengan jelas sebentar saja lagi. Sebelum itu, saya nak mengambil kesempatan untuk menyapa teman-teman yang dirahmati Allah, yang memberi salam daripada awal hinggalah akhir ya, dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Diharapkan semua berada dalam sihat, sejahtera, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulakan, diharapkan sahabat-sahabat bantu saya. Saya ada 2 permohonan, 2 permintaan, 2 rayuan kepada teman-teman. Iaitu apa? Yang pertama, saya nak ajak teman-teman, boleh tak jom kita share dahulu pelajaran ini. Jom kita tekan button share dulu, ataupun kita boleh tag pasangan kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, ataupun sahabat-sahabat kita yang kita nak bantu mereka untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. InsyaAllah semoga ianya bermanfaat dan teman-teman diberikan pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat.
Yang kedua, saya nak ajak teman-teman, jom kita tulis dulu di ruangan komen, mudahnya mengaji Al-Quran. Boleh? Kita nak tanamkan fikiran bahawa mengaji Al-Quran ini sebenarnya mudah dan senang. Jangan kita duk fikir payah, susah, nanti ianya akan menjadi payah dan susah. Kita dapatkan dahulu komen, mudahnya mengaji Al-Quran, dan kita share dulu ramai-ramai ya. InsyaAllah. Semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, sebelum kita masuk kepada ayat, jom kita lihat bacaan isti'azah. Boleh tak saya dapatkan sekali thumbs up dan juga heart ya? Baik, sahabat-sahabat, seperti biasa, kita baca daripada awal, sambungan daripada awal ayat 1 hingga ayat 6 ya. Sebelum ini pada surah At-Taubah ataupun Al-Bara'ah ini dimulakan dengan isti'azah, kemudian terus masuk kepada ayat tanpa perlu membaca basmalah. Apatah lagi bila kita baca di pertengahan ayat, di pertengahan surah. Hari ini kita baca pada ayat ke-7, jadi pemadailah dengan kita membaca isti'azah. Teman-teman yang dirahmati Allah, baik, pastikan huruf hamzah dan ain itu diberikan perbezaan ya, yang jelas. A dan au, jangan baca au, jadi kedua-duanya hamzah, ataupun dibaca dengan au, kedua-duanya ain. Yang pertamanya a, yang keduanya au. A di pangkal kerongkong, au di pertengahan kerongkong, zu di hujung lidah. A'udzu billah, dan lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Minasyaitonir rajim. Jom kita dengarkan bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita lihat ayatnya. Mungkin ada teman-teman yang tolong tulis ya poin-poin yang penting ini. Semoga ianya bukan saja membantu kawan-kawan kita, tapi yang paling utama, kita membantu diri kita sendiri untuk mengerti pelajaran-pelajarannya. Kaifa yaku, kai, bukan kai. Beza kai dengan kai. Yang betulnya kai. Kaifa yakunu lil, nulil, bukan nulil. Lam baris bawah bunyi li, bukan bunyi le. Jangan baca lil, tapi baca lil. Lil musyriki, ri di sini jadi nipis. Jangan baca riki, jadi tebal. Salah. Di sini ri-nya, ro-nya dibaca nipis. Lil musyrikina ahdun. Idhar halqi. Idhar halqi, tanwin dhammatain dia. 2 di hadapan dia tulis macam 69. Berbeza dengan hukum idgham atau ikhfa yang ditulis macam 99. Walaupun kedua-duanya merupakan baris tanwin, tapi pada hukum izhar halqi beginilah cara tulisnya. Jadi kalau teman-teman tak ingat nama hukum izhar halqi tersebut, tengok cara baris tanwin itu ditulis bagaimana. Kalau ditulis macam ini, maka bacanya jelaskan saja, jangan dipanjangkan. Ahdun ai. Di sini hukum ikhfa hakiki, disamarkan. Jangan baca ain jadi izhar. Di sini kena baca dengan samar. Nun pun tidak, dal pun tidak, dengan kadar 2 harakat. Indallah, dan lafz jalalah di sini dibaca tebal. Jangan baca nipis. Jangan dibaca nipis di sini. Indallahi wa inda rasulihi. Sama juga di sini ikhfa hakiki seperti ini, 2 harakat. Da rasulihi. Hi ini dibaca dengan 4 atau 5 harakat ya, maksilah tawilah. Illallazi, illal, bukan illal. Beza il dengan il. Hamzah baris bawah bunyi i, bukan bunyi e. Jadi bila temu lam jadi il. Illallazi, zi di hujung lidah. Na'ahad ha baris atas naik di atas ta, bukan di atas dal di sini. Ahadtum, izhar syafawi. Izhar syafawi, mimnya ada tanda mati. Itu antara perkara-perkara yang kita boleh berikan perhatian. Jangan dipanjangkan. Sempurna saja tum, terus masuk samarkan 2 harakat ikhfa hakiki seperti ini. Dal, dal baris atas naik di atas lam. Di sini alif lam qamar ya. Lamnya dijelaskan. Indal masjidil haram. Ha, bukan haram jadi ha simpul, salah ya. Di sini ha pedas. Haram.
Kalau waqaf sekurang-kurang 2 harakat. Tapi di sini sebenarnya waqaf saili, afdal diteruskan. Tetapi kalau tidak sampai nafas, boleh berhenti di sini. Kemudian ibtidak terus pada famastaqamu. Mim bari atas naik di atas sin yang bertanda mati. Famastaqamu lakum. Idhar syafawi, sempurnakan saja. Fastaqimu lahum. Ta satu, qi dua, mu dua harakat. Lahum, hum, bukan lahum. Beza hum dengan hum. Sebetulnya ialah hum. Ya. Ha bari dhammah, bunyi hu. Bukan bunyi ho. Jadi bila bertemu mim jadi hum. Bukan hum. Ya. Beza di situ. Kemudian ada jim kecil di sini. Waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh terus. Kalau kita pilih untuk waqaf, terus ibtidak pada Innallah. Di sini wajibul gunnah, wajib dengung kadar panjang 2 harakat. Jangan dibaca innallah. Tak betul. Yang betulnya innallah. Dan dibacakan tebal lafz jalalah. Ha simpul. Ha besar ya, makhrajnya dipangkal kerongkong. Ha yuhib, ha pedas pula. Ha yuhibbul, ba bari depan naik di atas lam di sini alif lam qamariyah sekali lagi. Muttaqin. Dan qaf makhrajnya dipangkal lidah. Minta ada yang tolong tulis ya. Qaf makhrajnya dipangkal lidah di belakang ini. Kalau boleh saya tunjukkan sahabat-sahabat. Lidah kita ini dipangkalnya ini di belakang ini. Qin. Jangan tertukar dengan makhraj huruf kaf. Jadi muttaqin. Kerana qaf dengan kaf tu dia dekat-dekat juga hati-hati. Dan diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat. Jangan kurang. Jangan diberhenti dengan muttaqin. Salah ya. Mestilah muttaqin. Di hujung baru masuk ke nun. Kita dengarkan dahulu sahabat-sahabat ayat ini. Jadi insya-Allah kalau boleh jangan hanya dengarlah. Kalau ikut kita baca bersama-sama. Tarik nafas dahulu. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Okey, so far macam mana? Diharapkan sahabat-sahabat boleh ikut Boleh tak berikan komen di ruangan bawah macam mana? Okey ke, tak okey ke, laju ke, terlalu perlahan ke, ataupun bagaimana huraian yang saya sampaikan tersebut. Apa kata kita bacakan sekali lagi sahabat-sahabat. Tarik nafas dahulu. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun inda Allahi wa inda rasulihi illa alladhina عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Baik, Alhamdulillah. Okey diharapkan. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa berikan saya thumbs up. Dan yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Diharapkan sahabat-sahabat bantu saya untuk kita share dahulu Yang belum lagi tekan button share, minta kita kongsikan pelajaran ini. Baik. Kita lihat ayat yang seterusnya. Tapi sebelum kita nak baca ayat seterusnya ini, suka saya membacakan satu peringatan Allah kepada kita bersempena dengan Maulidur Rasul ini. Untuk kita sama-sama membaca, memperbanyakkan selawat. Tapi bukan hanya pada bulan Maulidur Rasul. Pada bila-bila masa pun memang kita digalakkan untuk senantiasa bersalawat ke atas Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi. Jadi oleh itu, wahai umat Islam, wahai orang yang beriman, marilah kita bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita nak masuk ayat seterusnya, boleh tak jom kita selawat dulu seorang sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua dikurniakan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kita sangat-sangat memerlukan bantuan di padang mahsyar kelak insya-Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, kita teruskan ayat yang seterusnya ini. Kaifa wa i, sama seperti ini. Kai, bukan kai. Jangan baca kaifa, tapi kai. Kaifa wa i. Di sini idgham bi gunnah. Daripada wa in jadi i, nun mati masuk ke ya. Hukumnya idgham bi gunnah, masuk beserta dengung kadar panjang 2 harakat. Wa in yadhharu alaikum kum izar syafawi. La yar, ra-nya dibaca tebal. Yar, jangan baca yar. Tak betul. Yang betulnya yarqubu fikum. Qu 1, bu 2 harakat, fi 2 harakat. Yarqubu fikum illau. Di sini masuk beserta dengung daripada illan jadi illau 2 harakat. Wala zimmah. Mim sabdu di sini wajibul gunnah. Kadang banyak orang buat kesilapan di sini dia baca wala zimmah. Tak betul. Di sini kena baca wala zimmah baru masuk zimmah. Mim ini kena dengungkan 2 harakat. Dan ta marbutah bila waqaf ditukarkan kepada bunyi ha. Tapi kalau kita nak sambung ayat ini dia jadi idgham bi gunnah. Illa wala zimmatan yurdunakum. Itu kalau nak sambung di sini. Tapi kalau kita waqaf jadi zimmah. Kemudian ibtidak pada yurdunakum. Du makhrajnya di tepi lidah. Dha, di, du. Kanan ataupun kiri mengikut keselesaan teman-teman. Dibacakan dengan 2 harakat. Yurdunakum. Di sini ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba. Di dalam Al-Quran Lesam Usmani, bagi hukum ikhfa syafawi, mimnya tidak diberikan tanda mati. Berbeza dengan izhar syafawi seperti ini, mimnya diberikan tanda mati. Begitu juga di sini, mimnya ada tanda mati. Sedangkan ini juga sebenarnya mim mati, tapi tidak diberikan tanda mati. Kerana begitulah cara hukum ikhfa syafawi ditulis di dalam Al-Quran Lesam Usmani. Yurdunakum dibacakan 2 harakat. Bi afwahihim izhar syafawi di sini mim yang ada tanda mati sempurnakan saja, jangan dipanjangkan. Jangan pula di sini kita baca 2 harakat. Bi afwahihim wa ta. Itu tak betul. Bismillah. Bi afwahihim wa ta. Terus masuk wa. Ya, di sini bila masuk wa itu ta itu dia baris atas ada hamzah yang bertanda sukun. Jadi baca wa ta baqulubuhum idza syafawi di sini. Wa ak ada bunyi angin ya, bunyi hamasnya itu. Wa aktsaruhum fa di hujung lidah. Saruhum fasiqun. Sama juga seperti tadi, ma'aril sukun diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat, 4 atau 6 harakat. Jangan kurang dan jangan masuk nun awal. Ya, kita dengarkan dahulu ayat ini sama-sama sahabat-sahabat. Tarik nafas dan kita baca bersama-sama. Kaifa wa in yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.
barulah berhenti di situ. Okey, so far macam mana? Diharapkan sahabat-sahabat okey boleh ikut, boleh belajar sesuatu lah yang pentingnya. Kerana itulah matlamat dan objektif kita membuatkan perkongsian live ini tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan sedikit pengetahuan mungkin kepada teman-teman yang ingin menambah ilmu dan ingin melancarkan dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian yang saya sampaikan ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan button share. Baik, kita nak lihat ayat yang seterusnya ini, sahabat-sahabat. Baik, kita jumpa di sini Hamzah Wasal. Hamzah Wasal ini dia tak ada baris. Dia tak tulis baris. Dia tak tulis baris atas ke, bawah ke, depan ke. Jadi, saya nak berikan sedikit kuis yang mudah. Mungkin ramai yang dah boleh tahu macam mana nak baca. Tetapi kita nak bantu juga yang mana yang tak pasti. Ataupun dia baca tapi tak yakin. Betul ke, tak betul ke? Ataupun mungkin dia memang tak tahu nak baca bagaimana. Jadi hari ini insya-Allah yang mana yang was-was kita akan berikan keyakinan kepadanya. Mungkin sebelum ni dia dah baca betul tapi kita nak tahqiqkan, kita nak membenarkan bahawa bacaannya adalah betul. Yang mana yang baca silap sebelum ini insya-Allah selepas sudah perkongsian ini, sahabat-sahabat akan dapat baca dengan baik. Nak tahu ke tak mau tahu macam mana nak baca ni? Kalau nak tahu boleh tak komen nak tahu. Nak tahu. Ataupun saya pernah sekali buat live sahabat kita yang menonton live kita daripada Indonesia. Dia tanya, nak ni apa maksudnya Ustaz? Nak ni maksudnya inginlah, pingin. Pingin tahu ke tak? Maksudnya mahu tahu ataupun tidak. Kalau nak tahu, komen nak tahu, sahabat-sahabat. Saya nak berikan satu kuis yang mudah. Ada 3 pilihan. Ini 4. 3 saja. Ada 3 pilihan. Sahabat-sahabat pilih A, B atau C. Siapa pilih A, bacaannya adalah Ashtarau A. Siapa pilih B, Ishtarau. Dan siapa pilih C, Ushtarau. Tolong tulis di ruangan komen. Siapa pilih A, saya ulang sekali lagi. A ialah baris atas. Ashtarau. B, baris bawah. Ishtarau. Dan C, baris depan. Ushtarau. Jadi, salah satu betul, 2 lagi salah. Tolong tulis. Baik. InsyaAllah, sekejap lagi kita dapatkan kepastian ini nak baca macam mana. Kita teruskan dahulu. Sekejap lagi habis ayat ini. Di akhir ayat ini, kita balik kepada jawapan ini. Ya. Di sini nanti dia akan dibaca baris. Sama ada atas, bawah ataupun depan. Tarau, muncungkan mulut. Biayatillah. Di sini lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Terus yang belum lagi menjawab, saya kalau boleh saya nak yang ramai-ramai ini tolong jawab. Pilih seorang satu. A, B atau C. Tak kisahlah jawapannya betul ataupun salah. Yang salah jangan malu. Tak ada alasan untuk kita berasa malu. Kerana ini memang peluang untuk kita belajar bersama-sama. Yang betul, alhamdulillah. Yang tak betul, sekejap lagi kita betulkan. Jangan bimbang, jangan risau ya. Baik. Biayatillah. Dibacakan nipis 2 harakat. Hisa di hujung lidah. Samanang. Di sini dibaca ikhfa 2 harakat dengan tebal kerana qaf merupakan huruf isti'la. Samanang qalilan. Di sini juga ikhfa dibacakan dengan samar, bukan qalilan. Kalau qalilan jadi izhar. Di sini di ikhfa disamarkan. Qalilan fasaddu. Dibaca 2 harakat. Dal itu bersabdu. Sama juga di sini ikhfa hakiki. Bukan an, tapi bunyi di antaranya. Samar, nun dan sin itu 2 harakat. Sabili. Dan bila waqaf, ha itu diberikan tanda sukun mendatang. Atau tanda mati mendatang. Tapi kalau kita pilih untuk wasal, untuk sambung, dibaca hi itu dengan 4 atau 5 harakat. Ya. Baik, kemudian innahum. In itu wajibul gunnah, wajib dengung di sini. Ramai orang silap di sini dia baca innahum. Tak betul ya. Di sini kena baca innahum baru masuk nahum. Dan masuk saja hum izhar syafawi, jangan panjang, jangan lambat, terus masuk. 4 atau 5 harakat. Amakanu. 4 atau 5, a 1 harakat, ma 2 harakat, ka 2 harakat, nu 2 harakat. Ya'malun. Ain di pertengahan kerongkong. Ya'malun.
Baik. Sebelum kita nak baca, kita balik kepada jawapan ini. Semua dah berikan komen ya. Yang belum lagi berikan komen A, B atau C. Saya bagi pilihan tadi. A. Ashtarau. B. Ishtarau. C. Ushtarau. Baik. Sebelum saya nak bagi tahu jawapan yang betul. Siapa nak minum air silakan ya. Bismillah. Izinkan saya. Baik. Sahabat-sahabat ni rahmati Allah. Huruf Hamzah Wasal ini dia ada fungsi bacaan bila berada di awal kalimah, di awal ayat. So dalam situasi ini memang kenalah ya. Dia berada di awal kalimah, di awal ayat. Baik, saya nak bagi tips yang mudah untuk teman-teman ingat. Minta ada tolong tulis. Tolong tulis. Dan tolong share. Tolong share. Ini penting ini. Apa yang saya nak bagi tahu ini penting. InsyaAllah kalau sahabat-sahabat share, ada orang yang dapat belajar sesuatu daripada perkongsian ini, mereka beramal, sahabat-sahabat juga insyaAllah akan diberikan pahala yang berterusan. Baik. Sahabat-sahabat, tulis ini. Kalau Hamzah Wasal datang selepasnya lam, dibacakan baris atas, baca A. Tapi dalam situasi ini, huruf yang keduanya bukan huruf lam, huruf shin. Bila huruf shin, sahabat-sahabat, jangan dibaca baris atas. Dia jadi dua pilihan saja. Sekarang ni kita ada sama ada dibaca baris bawah I ataupun dibaca baris depan U. Ada dua saja pilihan. Jadi yang mana yang jawab A, siapa yang jawab A, jawapannya salah. Sekarang ini pilihan B atau C, I ataupun U sahaja. Baik. Bila sahabat-sahabat perhatikan huruf yang kedua bukan lam, maka baru kita lihat huruf yang ketiga. Tetapi kalau huruf yang kedua lam, huruf yang ketiga ini baris apa pun jua, Hamzah Wasal itu dibacakan dengan baris atas. Dalam hal ini, huruf kedua shin, huruf ketiga ta yang berbaris fathah. Jadi sahabat-sahabat tolong tulis. Ini penting ya, saya ulangi penting. Kalau huruf ketiga berbaris fathah atau kasroh. Fathah atau kasroh. Salah satu daripada keduanya, maka Hamzah Wasal dibaca kasroh. Jadi jawapannya adalah B. Manakala kalau huruf yang ketiga berbaris dhammah, baris depan macam ni, baris depan, baris dhammah, maka Hamzah Wasal juga dibaca dhammah, baca U. Tapi dalam hal ini, huruf ketiga baris fathah, jadi Hamzah Wasal dibaca baris kasroh, dibaca ishtarau. Jadi, kita dengarkan bacaannya, sahabat-sahabat. Kita baca bersama-sama, tarik nafas. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilih innahum sa'a ma kanu ya'malun. Okey belajar sesuatu diharapnya. Sekali lagi kita bacakan sahabat-sahabat, tarik nafas. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilih innahum sa'a ma kanu ya'malun. Barulah berhenti di situ. Tapi berhenti bacaan ayat, bukan berhenti belajar. Jangan ke mana-mana. Kita ada sedikit lagi. Hari ini kita baca sampai ayat ke-13 saja. Jadi nanti bila dah selesai semua satu persatu, saya nak ajak teman-teman kita baca sama-sama daripada awal ayat 7 hingga ayat ke-13 dari surah At-Taubah ini. Masih bersemangat ke? Kalau masih bersemangat, boleh tak saya dapatkan komen? Seronoknya cinta Al-Quran. Boleh ya, kita dapatkan sokongan dan dokongan daripada sahabat-sahabat. Kalau sahabat-sahabat selalu berikan sokongan kepada saya akan bertambah bersemangat untuk melakukan perkongsian ini insya-Allah ya. Doakan saya dipanjangkan usia, diberikan kesihatan untuk kita dapat berjumpa setiap hari. Alhamdulillah setakat ini without fail kita berjumpa setiap hari walaupun di alam maya ini tidak lain dan tidak bukan demi mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi betulkan niat kita belajar ini untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana mencari pujian ataupun habuan ya, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, kita nak teruskan ayat yang seterusnya ini. Sebelum itu marilah sama-sama kita niatkan bacaan ayat suci Al-Quran kita hari ini. Mohon Allah kirimkan juga pahalanya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru dan ahli keluarga serta mungkin pasangan kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. InsyaAllah semoga mereka menerima tempias rahmat, keberkatan daripada bacaan ayat yang kita baca ini insyaAllah. Baik, kita lihat ayat seterusnya. La
La 2 harakat. Ya ra dibaca tebal. Qubu pu 1 bu 2 harakat. Nafi mu'minin idhar halqi. Idhar halqi bagi baris tanwin di depan. Di bawah. Kalau di depan tadi, dhammatain, saya bagi tahu dia tulis macam 69 bagi hukum idhar halqi. Manakala tanwin di bawah atau di atas, dia tulis selari. Selari atas dengan bawah. Berbeza pada hukum idgham bi gunnah seperti ini. Tanwinnya tidak selari. Atas sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang. Kalau izhar, dia selari saja. Manakala yang ini, jelaskan. Jangan dipanjangkan. Fi mu'minin. Sempurna saja. Nin terus masuk. Illau. Idgham bi gunnah di sini. Masuk beserta dungu. Illau wala zimmah. Seperti tadi, mim sabdu didengungkan 2 harakat. Jangan lupa. Kalau teman-teman tak ingat nama hukum wajibul gunnah, tengok mim itu ataupun nun ada tak tanda sabdu. Kalau ada, dengungkan 2 harakat. Dan bila waqaf, ta marbutah dibunyikan sebagai ha. Kemudian, wa ula. Wa 1, u 1. U ni jangan baca 2. Ini huruf zaidah saja. Tidak ada pada tulisan, hanya pada tidak ada pada bacaan, hanya ada pada tulisan. La pula dibaca 4 atau 5 harakat. Ikahumul. Mim baris depan naik di atas lam yang bertanda mati di sini ya. Alif lam qamariyah. Mu'tadun. Cuba kita dengarkan ayatnya. La yarqubuna fi mu'minin illa wala zimmah. Wa ulaika humul mu'tadun. Okey ya, diharapkan sahabat-sahabat boleh tak sekali lagi saya dapatkan thumbs up dan juga heart daripada teman-teman yang bersama dengan saya ini, insya-Allah. Baik. Nanti di akhir nanti kalau ada teman-teman ya yang nak belajar balik daripada makhraj huruf, hukum tajwid satu persatu, insya-Allah jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir. Kami ada tawaran yang sangat istimewa bersempena dengan Ma'al Hijrah, bersempena dengan Maulidur Rasul, maafkan saya. Bersempena dengan Maulidur Rasul ini, bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia yang menjadi imam kita yang menyampaikan risalah Islam ini. Kami ada berita gembira kepada mereka yang nak mendapatkan 2 buah buku dan rakaman daripada kami. InsyaAllah kami akan kirimkan ke rumah anda. Jangan ke mana-mana. Tunggu sehingga akhir pelajaran. Yang mana yang dah dapat buku tersebut, manfaatkan. Ya. Ada persoalan, hubungi kami jika ada sebarang pertanyaan. Baik, kita lihat ayat seterusnya ini. Ayat yang ke-11 untuk hari ini. Dari surah At-Taubah. Ikhfa hakiki di sini. Bukan fa'in. Kalau in jadi izhar. Di sini dibacakan dengan samar 2 harakat. Fa'in tabu. Ta 2, bu 2. Wa aqamus salah. Mim baris depan naik di atas sod yang bertanda sabdu. Jadi waw ini tidak ada fungsi bacaan. Begitu juga alif zaidah. Begitu juga hamzah wasal. Nampak tak hamzah wasal ni kalau dia di tengah-tengah ni dia tak ada fungsi bacaan. Jangan pula baca wa aqamu as-salah. Tak betul ya. Dia baca wa aqamus salah. Terus naik di atas sod. Wa aqamus salata wa atawuz. Waw baris depan naik di atas zai. Wuz-zakata fa-ikh-kha di hujung kerongkong ini. Fa-ikhwanukum fid-din. Dan fa baris bawah naik di atas dal. Di sini alif lam syamsiah. Lam tidak dibunyikan. Berbeza dengan alif lam qamariyah. Kalau alif lam syamsiah, lam tidak dibunyikan. Lamnya sudah pasti tidak bertanda mati. Kalau alif lam qamariyah, lam ada tanda mati. Nampak tak di sini? Jadi lam ini dibunyikan. Manakala di sini, lamnya tidak dibunyikan. Fa ikhwanukum fid-din. Waqaf sekurang-kurang 2 harakat. Jangan kurang ya. Wa nufassilul. Terus naik di atas lam. Ayah. 2 harakat. Ya 2 harakat. Tili qaumi. Di sini idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung daripada li qaumin. Jadi li qaumi ya'lamun. Baik, kita dengarkan dahulu teman-teman ini dirahmati Allah.
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Okey, boleh ikut Sekali lagi kita bacakan sahabat-sahabat. Jangan hanya mendengar, kita baca bersama-sama. Tarik nafas. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Baru waqaf di situ. Okey. So far macam mana? Okey, masih bersemangat diharapkan sahabat-sahabat. Kita bina semangat untuk kita rasa seronok mengaji Al-Quran ini bersama-sama insya-Allah. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Yang mungkin pertama kali mengikuti pengajian bersama saya ini, suka saya maklumkan kita buat live kita setiap hari di page Facebook Fatihah Learning Center. Jam 7 pagi, jam 3 petang dan 10 malam. Jadi sahabat-sahabat yang nak mengikuti sambungan ayat ini sehinggalah akhir kita khatam Al-Quran bersama-sama, jangan lupa untuk follow page Fatihah, tekan notifikasi untuk sentiasa mendapat update daripada kami insya-Allah. Baik, terima kasih juga kepada top-top fan kita yang mungkin juga bakal top-top fan kita yang menulis poin-poin yang penting di ruangan bawah ini untuk membantu kawan-kawan kita insya-Allah. Baik, kita lihat ayat yang ke-12. Ayat yang kedua terakhir untuk pelajaran hari ini. Wa in, dengungkan di sini dua harakat, nun mati bertemu nun. Wa innakathu thasi, su di hujung lidah. Nakathu aymanahum. Di sini mim mati bertemu mim. Idgham mislain saghir, didengungkan dua harakat. Mimnya tidak diberikan tanda mati. Bukan kerana tersilap cetak, bukan kerana terlupa tulis, tidak Memang beginilah cara Al-Quran Rasam Usmani ditulis. Dengungkan dua harakat di sini. Aymanahum min. Di sini hukum iqlab, nun mati bertemu ba. Tapi kenapa nunnya tidak diberikan tanda mati? Tetapi beginilah cara Al-Quran Rasam Usmani ditulis pada hukum iqlab, iaitu sebalik daripada tanda mati digantikan dengan huruf mim kecil yang ekornya ke bawah. Jadi di sini apa yang sahabat-sahabat perlu buat ialah tukarkan bunyi nun kepada bunyi mim dengan kadar dua harakat. Daripada min jadi mim, bibir itu sekadar bersentuhan saja ataupun hampir bersentuhan saja, dua harakat. Min ba'di ahdihim, idza syafawi, sempurnakan. Wa ta'anu fi dinikum, idza syafawi sekali lagi. Wa qatilu, faqatilu, dibaca 4 atau 5 harakat. A'immatal, dengungkan di sini wajibul ghunnah 2 harakat. Matal, ta baris atas naik di atas lam. Kufri innahum, dengungkan 2 harakat. Hum idhar syafawi. La, 4 atau 5 harakat. Aymana lahum, hati-hati ma 2 harakat, na 1 harakat. Aymana lahum la'allahum, bukan hum. La'allahum di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Jangan baca la'allahum yantahun, tak betul. Yang betulnya la'allahum yantahun. Itu disamarkan 2 harakat. Baik, kita dengarkan dahulu sahabat-sahabat ayat ini. Ikut kita baca bersama-sama ya, insya-Allah. Wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum
فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Baru berhenti di situ. Sekejap lagi kita baca semua-semua balik daripada awal ayat 7. Jom kita lihat ayat yang terakhir untuk pelajaran hari ini. Masih bersemangat ke tak? Kalau masih bersemangat, boleh tak sekali lagi saya nak ajak teman-teman ya, tekan button share, tag pasangan kita, tag kawan-kawan kita dan juga anak-anak kita, insya-Allah, supaya mereka juga dapat belajar banyak perkara yang kita kongsikan hari ini. Sahabat-sahabat yang telah mendapatkan 2 buah buku seperti saya bagi tahu tadi, manfaatkan, ikut daripada pelajaran 1, 2, 3, jangan skip pelajaran. Yang belum lagi dapatkan dan nak dapatkan selepas ini saya kongsikan, insya-Allah. Kita lihat ayat yang terakhir dulu untuk hari ini. Ala tuqatilu. Ala. A1, La 2. Tu 1, Qa 2. Ti 1, La, Lu 2. Jadi hati-hati. Yang mana 1, yang mana 2. Ala tuqatiluna qawman nakathu. Man ini jadi didengungkan 2 harakat. Thu di hujung lidah dibaca 4 atau 5 harakat. Aimanahum izar syafawi. Wahammu, ham ini wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat, dan mu dibaca 2 harakat. Bi ikhrajir rasul. Jim baris bawah naik di atas ra yang bertanda sabdu di sini alif lam syamsiah ya. Lam tidak dibunyikan. Bi ikhrajir rasuli wa hum, ikhfa syafawi di sini dibacakan dengan 2 harakat, jangan lupa. Bada'ukum, dibaca 2, kum izar syafawi, awwala marrah, dan ta marbutah bila diwaqafkan ditukarkan kepada bunyi ha. Atakhshawnahum, kha di hujung kerongkong. Atakhshawnahum, jim kecil, waqaf jaiz, boleh berhenti di sini. Fallah, dibacakan tebal lafz jalalah ini dengan 2 harakat. Hu ahaqqu an, ha pedas, ahaqqu an, disamarkan di sini 2 harakat, ikhfa hakiki. Takhshawhu in, ikhfa hakiki sekali lagi 2 harakat. In, samarkan. Ku, samarkan 2 harakat. Tum, di sini wajib idgham mislan saghir, mim mati bertemu mim, dengungkan. Jadi ikhfa, idgham. In kuntum, dengungkan betul-betul di sini. Barulah mu'minin. Kita dengarkan dahulu ayatnya teman-teman. Tarik nafas. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat, tadi saya dah bagi tahu satu persatu ayat ya. Jadi sekarang ini saya nak mengajak teman-teman untuk sama-sama kita baca, insya-Allah. Tapi sebelum kita nak mulakan bacaan, sekali lagi saya menyeru, mengajak dan memohon kepada teman-teman untuk menekan button share seorang sekali lagi, insya-Allah ya. Dan jangan lupa di akhir nanti saya kongsikan bagaimana kami dapat bantu teman-teman untuk kita betulkan kembali makhraj huruf. Mungkin ada di antara kita yang masih keliru. Ustaz, saya tak tahu nak membezakan yang mana za, yang mana za, yang mana qa, yang mana kha, yang mana ra.
ya, yang mana si, yang mana si, yang mana si. Jadi insya-Allah jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir ya insya-Allah. Dan yang nak belajar hukum-hukum tajwid ya, nun mati, mim mati dan pelbagai lagi, kami akan berikan buku asas dan tajwid dan akan dikirimkan ke rumah anda bagi yang berhajat. Kita mulakan bacaan sahabat-sahabat, betulkan kedudukan, tarik nafas. Kita mulakan dengan bacaan dan kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa yakunu lil musyrikin 'ahdun 'inda Allahi wa 'inda rasulihi illa alladhina 'ahadtum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah sahabat-sahabat dirahmati Allah, sedikit perkongsian yang boleh saya sampaikan untuk kali ini. Diharapkan teman-teman dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang baru saja saya sampaikan. Bagi yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa insya-Allah follow page Fatihah Learning Center. Kita buat live setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Baik, sahabat-sahabat, mungkin ada di kalangan yang mendengar yang bersama dengan saya ini telah menjadi ahli cepat Quran. Alhamdulillah. Seperti mana yang saya bagi tahu tadi, kami memberikan support kepada anda. Hubungi kami jika ada sebarang persoalan, pertanyaan, macam mana untuk mendapatkan akses pelajaran ataupun bagaimana untuk apakah cara yang terbaik dan sebagainya. Bagi teman-teman yang berhajat untuk mendapatkan, yang belum lagi menjadi ahli cepat Quran, kami ada berita gembira bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul ini. Sahabat-sahabat akan diberikan sebuah buku asas dan buku tajwid yang akan dikirimkan ke rumah. Dan tidak cukup dengan itu, kita berikan rakaman bacaan kedua-dua buah buku tersebut. Kita huraikan satu video, satu muka surat, daripada awal makhraj huruf kita belajar balik, kemudian tanda mati, tanda sabdu, hukum-hukum mat, dan kemudian kita akan belajar hukum-hukum tajwid yang lain, insya-Allah. Sahabat-sahabat, di sana ada hampir 200 video pelajaran daripada buku asal dan tajwid sahaja. Dan tidak cukup dengan itu, kita berikan 3 bonus tambahan, iaitu yang pertama kita bagikan e-book nota ringkasan asas tajwid. Yang kedua kita berikan rakaman bacaan Al-Quran daripada awal Al-Quran hinggalah akhir. Ada hampir lebih daripada 600 video pelajaran yang akan diberi daripada masa ke masa, campur dengan daripada rakaman asas dan tajwid. Ahli cepat Quran akan mendapat hampir 800 video pelajaran, bukan 8, bukan 80, tapi hampir 800 video pelajaran. Dan bonus yang ketiga, kita berikan konsultasi eksklusif bersama dengan kami, insya-Allah. Sahabat-sahabat ada pertanyaan, ada persoalan ataupun ingin memperdengarkan bacaan walau di mana berada, Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di mana sahabat-sahabat berada sekarang ini, jarak tidak dapat memisahkan kita untuk sama-sama kita meningkatkan bacaan Al-Quran, insya-Allah, ya. Jadi yang berhajat untuk mendapatkan kesemua itu, boleh komen sekarang di ruangan bawah, nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak dapatkan kesemua yang saya bagi tahu tadi itu, marilah kita ambil semangat bersempena dengan bulan kelahiran Nabi SAW ini untuk kita belajar balik daripada asas. Ataupun mungkin teman-teman nak menghadiahkan semua yang saya bagi tahu tadi itu kepada pasangan kita. Mungkin selama ini kita bagi hadiah birthday, hadiah berbagai-bagai lah, hadiah beg, kasut, baju dan pelbagai lagi. Kali ini mungkin sahabat-sahabat boleh tukar, menggantikan kepada satu hadiah yang sangat istimewa untuk orang yang tersayang, iaitu cara dan kaedah untuk belajar mengaji Al-Quran dengan lebih tersusun dan mudah bersama dengan kami, dengan menghadiahkan 2 buah buku serta rakamannya dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang lain kepada orang yang tersayang ataupun untuk diri sendiri. Lebih baik kita menyayangi diri kita sendiri, jangan menzalimi diri kita dengan membiarkan kita diseliputi dengan kejahilan daripada mengetahui cara bacaan Al-Quran dengan baik, ya. Jadi oleh itu, sahabat-sahabat yang berhajat, komen sekarang di ruangan bawah, nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun sahabat-sahabat boleh print screen sekarang ini nombor telefon yang tertera di bawah ini. Saya ulangi, 011162179797. Lepas habis live saya ini, terus WhatsApp nombor ini, tanya bagaimana nak daftar. Nanti admin kami akan bantu dan kami akan tanya alamat rumah tuan-tuan dan puan-puan untuk kami kirimkan buku ke rumah anda. Ataupun mungkin ada di kalangan teman-teman, Ustaz, saya tak reti nak print screen lah, saya nak buat macam mana? Baik, kalau yang mana yang tak tahu nak print screen, nak catat nombor ini, tulis nombor telefon anda di ruangan komen sekarang, insya-Allah. Nanti admin kami akan telefon ataupun akan WhatsApp anda, akan bagi tahu anda bagaimana untuk membuat pendaftaran, ya. Boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, siapa yang berhajat, insya-Allah. Ataupun mungkin ada di kalangan teman-teman yang biasa buat pendaftaran atas talian, Ustaz, saya biasa. So apa saya nak buat? Pergi ke laman web kami www.cepatquran.com dan terus buat pendaftaran di situ. Caranya sangat mudah. Nanti ada instructionnya, ada arahannya, ada buttonnya, just follow saja, ya. Laman webnya www.cepatquran.com. Begitulah 4 cara. Salah satunya pilih teman-teman yang nak mendaftar, sama ada komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun ambil nombor ini 011162179797, ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen,
ataupun terus buat pendaftaran di laman web www.cepatquran.com. Jangan bimbang tentang komitmen. Tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Khusus bersempena dengan Maulidur Rasul ini, kami memberikan tawaran yang sangat istimewa. Pertamanya, yuran keahlian hanyalah sekali saja seumur hidup. Sekali saja. Dan kita berikan diskaun untuk kita kenakan harga. Itu bukan harga di atas ilmu yang kita belajar ini, teman-teman. Suka saya buat disclaimer daripada awal supaya kita faham. Kerana tidak nanti ada orang yang salah sangka kita menjual agama. Itu bukan tujuan dan matlamatnya. Kerana siapalah kita ini tanpa Allah, tanpa Rasul dan tanpa redha Allah dan Rasul. Jadi oleh itu tidak ikhlaskanlah hati kita dalam belajar dan mengajar Al-Quran ini. Kalau tidak, jadi sia-sia saja. Kita hanya mengenakan cas tersebut adalah untuk menampung kos terbitan buku, kos pengantaran dan sedikit kos rakaman kita. Bukannya keseluruhan. Ya. Kalau nak ikut kos rakaman ini pun sudah mencecah puluhan ribu. Kerana kita memberikan hampir 800 video pelajaran kepada ahli cepat Quran. Tapi yuran keahlian bukan puluhan ribu. Bukan 1000, bukan 500, bukan 400, bukan 300. Untuk hari ini, siapa yang daftar hanya bayar RM250 saja. Dan tawaran ini berakhir pada 31 Oktober. Jadi sahabat-sahabat, yang mana yang berhajat ada baki lagi 2-3 hari ini, sebaiknya buat pendaftaran hari ini. Tapi paling akhirnya adalah pada 31 Oktober. Kalau sebelum kita lupa, baik daftar hari ini insya-Allah untuk diri kita, ataupun kita nak hadiahkan ini kepada pasangan kita ataupun anak-anak kita insya-Allah, supaya mereka juga dapat mencintai Al-Quran seperti mana kita mencintai Al-Quran insya-Allah ya. Jadi saya rasa setakat itulah perkongsian daripada saya untuk kali ini. Selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak jadi ahli cepat Quran digalakkan untuk menonton, untuk mengetahui keistimewaan dan kelebihan daripada pendekatan buku yang akan kami kirikan kepada anda. InsyaAllah kita berjumpa dalam sambungan bacaan ayatnya esok hari. Sungguhnya yang baik, yang sempurna hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada sedikit kebaikan yang saya sampaikan tadi, ingatlah semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap dan salah, yang kurang, itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati,
mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.